Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan teruskan sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini dengan subtopik 3.4, pengangkutan dalam tumbuhan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pembelajaran murid mestilah berupaya untuk menyatakan maksud transpirasi, menyatakan fungsi stoma, menyatakan 4 faktor yang mempengaruhi transpirasi dan yang keempat menyatakan fungsi xilem dan phloem. Apakah itu transpirasi? Transpirasi ialah satu proses kehilangan air dalam bentuk wap air dari permukaan daun ke udara secara penyejatan. Daun merupakan bahagian tumbuhan yang menjadi tempat berlakunya kehilangan air yang banyak melalui proses transpirasi. Maksudnya transpirasi ialah proses kehilangan air dalam bentuk wap air daripada permukaan daun ke udara secara penyejatan. Baiklah, kita lihat rajah 3.16. Bagaimana air telah diserap daripada akar secara proses osmosis dan daripada situ air akan naik ke atas melalui tindakan kapilari pergi ke bahagian batang dan juga daun pada tumbuhan. Kemudian, kehilangan air akan berlaku secara penyejatan daripada permukaan daun secara proses transpirasi. Kita lihat keratan rentas daun. Pada lapisan daun, iaitu epidermis daun di bahagian atas dan juga bawah, terdapat satu lapisan iaitu epidermis. Pada sel epidermis telah merembeskan kutikel berlilin yang menyaluti permukaan luar daun untuk mengurangkan kehilangan air semasa transpirasi. Kita tengok rajah 3.17. Ini adalah keratan rentas daun. Pada bahagian atas daun, epidermis atas dan epidermis bawah. Kalau kita lihat, terdapat lapisan kutikel pada bahagian epidermis atas dan pada lapisan epidermis bawah. Lapisan kutikel ini telah melindungi daun daripada kehilangan terlalu banyak air semasa proses transpirasi. Bagaimanakah air hilang melalui daun melalui proses transpirasi? Air akan keluar daripada daun melalui satu struktur yang dinamakan stoma. Kebanyakan air yang hilang semasa transpirasi dalam tumbuhan berlaku melalui liang stoma yang terdapat pada epidermis daun. Semasa fotosintesis berlaku pada waktu siang, stoma lazimnya akan terbuka. Bukaan stoma akan menyebabkan tumbuhan kehilangan air secara transpirasi. Dan liang stoma yang tertutup akan mengurangkan kehilangan air semasa transpirasi. Kiranya awak tengok rajah di sini. Ini adalah struktur liang stoma yang akan terbuka dan tertutup. Sekiranya dia terbuka, akan berlaku kehilangan air. Ini adalah liang stoma yang terbuka dan liang stoma yang tertutup. Baiklah, selain kehilangan air melalui proses transpirasi, tumbuhan juga melalui kehilangan air secara perlambakan ataupun gutasi. Perlambakan, gutasi atau gutasi merupakan kehilangan air daripada tumbuhan dalam bentuk cecair melalui hidatot yang sentiasa terbuka pada pinggir daun. Gutasi lazimnya berlaku pada waktu malam atau ketika kelembapan udara yang tinggi. Murid-murid, perlambakan atau gutasi ini bukan air embun ya.
kehilangan air telah berlaku pada hujung daun pada struktur yang dipanggil hidatot. Kadar transpirasi. Transpirasi banyak berlaku melalui stoma. Oleh sebab itu, bilangan stoma mempengaruhi kadar transpirasi tumbuhan. Transpirasi akan berlaku dengan lebih cepat sekiranya tumbuhan itu mempunyai banyak stoma. Apakah yang mempengaruhi kadar transpirasi? Yang pertama, kelembapan udara. Sekiranya kelembapan udara rendah, kadar transpirasi akan tinggi. Suhu. Sekiranya suhu tinggi, akan menyebabkan kadar transpirasi tinggi. Yang ketiga, pergerakan udara. Sekiranya kadar pergerakan udara tinggi, kadar transpirasi juga tinggi. Dan yang keempat ialah keamatan cahaya. Sekiranya keamatan cahaya tinggi, maka kadar transpirasi juga tinggi. Struktur dan fungsi komponen dalam berkas vaskular pada tumbuhan. Baiklah murid-murid, transpirasi juga sebenarnya memudahkan pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan. Semasa proses transpirasi, air dan garam mineral terlarut meresap ke dalam tumbuhan melalui akar ke batang dan daun. Kesimpulannya, proses transpirasi ini sebenarnya merangsang tindakan kapilari. Air akan diserap melalui akar dan akan hilang secara proses transpirasi pada daun. Okey. Air diserap melalui proses osmosis pada akar dan akan diangkut naik ke bahagian daun. Okey, dan air akan hilang pada daun secara proses transpirasi. Okey. Di bahagian akar dan juga batang pokok, jika kita buat satu keratan rentas, kita akan dapat lihat struktur phloem dan juga xylem. Apakah itu xylem? Okey, xylem yang berada pada bahagian dalam keratan rentas. Okey, xylem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral terlarut dari akar ke daun melalui batang bagi menjalankan proses fotosintesis dan untuk menggantikan kehilangan air semasa transpirasi. Maksudnya, air akan diserap secara osmosis ke dalam akar. Air tersebut kemudiannya akan diangkut naik ke atas dan dia akan melalui xylem. Okey, xylem fungsinya mengangkut air dan garam mineral daripada akar naik ke bahagian atas pada tumbuhan. Okey, kemudian phloem. Phloem berfungsi mengangkut sukrosa yang terhasil dalam daun semasa fotosintesis ke bahagian lain tumbuhan. Okey, pada bahagian daun akan berlakunya proses fotosintesis dan dia akan menghasilkan glukosa. Glukosa tersebut kemudiannya akan diangkut ke bahagian lain pada tumbuhan, termasuklah batang dan juga akar. Glukosa tersebut akan diangkut melalui struktur yang dinamakan sebagai phloem. Okey, xylem dan phloem. Sistem pengangkutan dalam tumbuhan berbunga terdiri daripada dua tisu pengangkut, iaitu xylem dan phloem, yang lazimnya ditemukan dalam satu kumpulan salur yang dikenali sebagai berkas vaskular. Maksudnya, dalam satu berkas vaskular, kita akan jumpa xylem dan juga phloem. Xylem ni fungsi dia mengangkut air daripada akar naik ke atas, manakala phloem mengangkut glukosa daripada daun ke bahagian lain pada tumbuhan.